مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد. Alhamdulillah, yang sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Daripada terlepas kita, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali pembicaraan kita berkenaan dengan bab akidah. Kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Sahibus Samahah, mantan Nabi yang di Sabah, Tuan Haji Sa'id bin Walid radhiyallahu. Membentuk manusia, membentuk diri manusia dunia dan akhirat. Bagaimanakah kita nak bentuk diri kita ini? Dia mengikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh ikut suka kita, tidak boleh. Macam kita beli motor, macam kita beli kereta, kita mesti ikut katalog dia. Ini kereta aku, apa salah? Aku nak isi air saya, tak masalah. Demikianlah kita ini manusia yang dijadikan oleh Allah. Nak tidak ada, kita mesti ikut Al-Quran. Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberitahu kepada kita dan memberi jaminan bahawa dan dua wasiat yang ditinggalkan. Sebagaimana sabda baginda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tajiddu min ba'di abada kitaballah wa sunnati Allah. Telah tinggalkan kepada kamu sebagai pusaka dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah melalui Al-Quran dan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan di seorang manusia yang hidup dunia sebagai darul fana. Mana darul fana? Negeri yang binasa. Dunia ini akan binasa. Sebelum ini saya dah cerita berkenaan dengan macam mana teori-teori yang mengatakan kita sampai ke 2013 mengikut kelendawannya kita di dunia berakhir pada 12 hari 12 2020. Itu kelendawannya yang dibuat untuk habis. Tapi tidak, kerana urusan kiamat ini Allah Ta'ala yang tahu. Jangan sesiapa cuba mencabarkan, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Nabi tak tahu, malaikat yang mengurangi tak tahu. Ini rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup di akhirat sebagai darul baqa, kita akan pergi ke sana. Kita nak pergi ke
kita tak nak pergi ke, kita sayang nak tinggal ni sampai masa kita akan pergi ke, iaitu negeri yang kekal abadi. Mana dunia yang singkat ini kita nak cari kekalan, kita nak apa. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan membalas, memberi ganjaran atau memberi hukuman terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Hendaklah membentuk diri mereka dengan iman dan Islam yang berasaskan akidah yang sahih. Macam saya kata, akidah itu tampak kasar, dia tak boleh goyah, dia tak boleh gerak, dia mesti kuat. Macam kita nak bina rumah, kalau tampaknya tak kuat, nescaya bangunan atau bangsa kita, rumah kita akan menyembah. Demikian juga dengan akidah kita, mesti diperkuatkan dan mesti mengikut akidah yang sahih. Banyak, karena sekarang ini memang banyak Islam juga, Islam pluralisme, baik Islam jamaah baik, tapi kalau menyimpan daripada landasan itu. Karena Allah Ta'ala katakan inna hadhihi sabili fala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalan jangan kau ikut jalan-jalan yang lain, dan jalan-jalan lain menyebabkan kau menyimpang daripada jalan Allah Ta'ala sebut, jalan Islam. Ini bermakna akidah merupakan asas yang utama untuk membentuk diri manusia menjadi seorang mukmin dan muslim. Asas yang pertama adalah akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membina akidah hampir sama dengan dia membina ibadah persiapan di peringkat Mekah. Bina akidah semayang perlu, tapi bina akidah. Seorang yang beriman dan beragama Islam, maksudnya beriman dan agama Islam seperti mana Allah Ta'ala beri kepada kita. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai ikutan, sebagai panduan hidup, maka sama sekali Allah Ta'ala tidak terima. Dan di akhirat nanti itu pun dari kalangan mereka yang kalau di dunia cuma tak untuk mereka, tapi di akhirat ini pada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umat manusia dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari beriman dan menganut agama Allah, jadi agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Surah An-Nisa ayat 176. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sedalam. Panduan kita beriman, faedahnya kembali kepada diri kita.
Kerana itu derita atau pahala kita akan minta pada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'malun khabir. Surah At-Taghabun ayat 8. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Kita buat Allah Ta'ala macam mana. Allah alim bizati sudur. Allah mengetahui apa yang terkandung dalam sanubari itu. Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Surah Al-Hadid ayat 1. Maksudnya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul dan belanjakanlah kepada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu kepada jalan Allah, mereka tetap perlu pahala. Harta yang kita cari bukan hanya untuk anak isteri kita, ada hak mati miskin dan ada infak dan pahala macam mana pun kita buat. Namun percayalah, kita tak dapat mengatasi dari pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kalau kita keluarkan untuk jalan Allah, Allah Ta'ala akan ganda pahala dan ganda keberkatan dalam usaha kita mencari rezeki. Allah Ta'ala dah janji. Malah bukan Islam tahu. Dia kata orang yang banyak ilmu panjang ilmu dia nanti. Malah bagi dia Allah Ta'ala ini, kerana Allah Ta'ala ini bersifat Ar-Rahman, pemurah Allah. Allah Ta'ala ini. Tapi di akhirat khusus bagi yang beriman saja Ar-Rahman, penyayang ini. Bagi yang beriman sahaja di akhirat. Mengenai dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu fis-silmi kaffah. Surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala. Mana apa yang Allah Ta'ala kata haram, tak kita kata haram. Apa yang Allah Ta'ala halalkan, jangan kita haramkan. Sebagaimana Bani Israel, dia suka makan kacang, adas dan juga bawang putih, kita malam. Bila itu ketika mana sesat tempat sesat, ketika mana Nabi Musa nak masuk ke Baitul Maqdis, ada di kalangan ulama Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Dia Allah Ta'ala terima doa. Namun ketika Nabi Musa AS bersama Bani Israel nak masuk ke Baitul Maqdis, dia suruh Bal'am bin Ba'ur berdoa kepada Allah supaya Musa sesat, tak percaya Baitul Maqdis. Sesatnya 40 hari 40 malam. Kerana doa daripada Bal'am bin Ba'ur ini, Allah Ta'ala terima Nabi Musa. Tetapi umat Nabi Musa terus dibayar cash yang macam mana? Bal'am bin Ba'ur ini ditarik lidahnya oleh malaikat, ditarik dan dah mati dalam keadaan yang dibayar cash. Kita umat Nabi Muhammad
Nabi sayang kepada kita, dia tak bayar cash kecuali yang memang jahat pun. Kadang-kadang bayar orang tak suka tu, bayar cash. Nabi minta bayar umat dia kerana umurnya kita ni pendek pada umat yang tahu supaya berpeluang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia tak bayar cash. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ayat yang saya baca sebentar tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahi al-Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar dan yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Dan Allah Taala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Surah Al-Maidah ayat 3. Maksudnya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama kamu. Dan apabila ayat ini diturunkan, di antaranya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat berasa sedih. Kenapa sedih? Mereka tahu bahawa tak lama lagi Nabi nak wafat. Bila dah telah selesai segala agama Islam itu nikmatnya sempurna, mana tidak lama lagi Nabi akan wafat. Dan sejarah Sayyidina Umar ni radhiyallahu anhu ni, ketika sebelum Islam dia amat memerangi Nabi. Kalau boleh nak bunuh Nabi, sentiasa bawa pedang yang telanjang nak bunuh Nabi. Sibuk dia ke hulu hilir mencari Muhammad. Dan ketika itu ada dua orang Umar. Yang pertama Umar Al-Khattab dan yang kedua Umar Ibn Haytham. Dua-dua ni kita kata penyangak lah. Kata kalau Ramli kata Samsing kapun sunnah. Samsing. Tapi Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala pilih salah seorang daripada Umar tadi. Minta pada Allah, terimalah, bukanlah hidayah kepada salah seorang daripada Umar ini yang kuat menentang Islam. Dan Allah Ta'ala menerima Umar bin Al-Khattab terima Islam. Macam mana? Dia sibuk cari Nabi, lalu orang bagi tahu kamu sibuk hulu hilir mencari Muhammad, sedangkan adik kamu Fatimah telah mengikut agama Nabi Muhammad, agama Muhammad. Dia marah. Dan dia sampai tu adiknya sedang membaca Al-Quran, lalu ditendang pintu. Lalu dia terpegun, adiknya baca surah Taha. Dia cari dan tengok begitu indahnya bahasa Al-Quran, terus mengucap dua kalimah syahadat, masuk Islam. Dan bila Umar masuk Islam, orang Islam di Madinah tak takut lagi. Kalau dulu Islam tersebar cara sembunyi-sembunyi, kerana Umar ni dia, kita kata apa nama, orang hebat Samsing kapal dusun yang Umar. Dalam peristiwa hijrah, Nabi suruh perintah Allah supaya berhijrah. Umar pergi ke kota Mekah. Dia bagi tahu, besok aku akan menyertai Muhammad berhijrah ke Madinah. Sesiapa yang rasa nak anaknya menjadi yatim, isterinya menjadi balu, sila halang aku daripada berhijrah ke Madinah. Dia cabar, tapi tak ada orang sanggup. Kerana Umar ni seorang yang tegas, berani, bukan calon-calon orang. Akidah membentuk diri manusia dunia dan akhirat. Kerana tertakluk di bawah akidah itu iman dan Islam. Iman membentuk diri manusia dalam perkara-perkara batin
iaitu mempercayai Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, takdir, iaitu yang baik dan yang jahat. Takdir Allah. Dan kita percaya semuanya daripada Allah Ta'ala. Tapi macam saya sebut sebelum ini, bahawa yang dipegangi oleh ahli sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah, kita ini diberikan taklif dan mas'uliyah. Taklif, kamu dipertanggungjawabkan. Apa tanggungjawab kita? Allah Ta'ala nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba, untuk mengabdi diri kepada. Ini taklif. Mas'uliyah kita akan dipertanggungjawab. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Yasin, al-yawma wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mulut mereka dan kami berikan tangan mereka bercakap tentang apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Tangan jadi saksi. Mulut sebenarnya di dunia ni bukan main dia bercakap cerita itu dan cerita ini, tapi di akhirat ditutup. Tangan pula yang bercakap. Tangan pula yang bercakap. Kaki pula yang bercakap. Apa yang kita buat. Kerana apa? Segala yang berada di diri kita ini, malam diri kita sendiri adalah makhluk Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman juga membentuk diri manusia bersifat sabar, mengasihi saudara seagama sebagaimana mengasihi diri sendiri, bercakap dalam perkara kebajikan, memuliakan tetamu, menghubungkan silaturahim, tidak menyakiti jiran, tetangga dan lain-lain. Dan ada dalam konteks Ustaz Sarhan dalam konteks perubatan Islam, dia kata, kenapa orang yang sabar ini setan kalah? Kerana Nabi sebut as-sabru diyah, sabar-sabar itu cahaya. Dan kita tahu setan jadi daripada apa? Daripada api. Dia kalah dengan sinaran cahaya kesabaran seorang, dia kalah. Dan Allah Ta'ala nyatakan juga cara kita nak minta tolong dengan dia. Bagaimana? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kamu. Kamu mintalah tolong dengan aku dengan bis-sabri, dengan bersabar, was-salah. Sabar dan sembahyang, mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Mulia. Tapi bila Tuhan tak makbulkan doa kita, jangan kita marah pada Allah. Tengok balik diri kita, layakkah Allah Ta'ala nak memakbulkan doa kita? Dalam satu hadis Nabi sebut seorang lelaki yang kusuk masai, rambutnya kusuk masai, pakaiannya kotor, lalu menadah tangan berdoa kepada Ya Rabb, Ya Rabb, sedangkan wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram, fa aina yustajab lahu. Dia dengan tidak terurusnya pakaiannya yang kotor, tidak ada adab berhadapan dengan Allah, makan lagi daripada makanan yang haram, minum pula dari yang haram. Bagaimana Allah Ta'ala nak perkenankan doa? Tengok balik dia kita. Dan Nabi sebut bila hari kiamat nanti, kalaulah kita tahu bahawa setiap doa, setiap apa yang kita minta di dunia ini Allah Ta'ala tidak makbulkan, bila di akhirat nanti Allah Ta'ala ganda-gandakan, melipat-lipat kali ganda. Malah telah ada Nabi sebut, kalau boleh dia nak semua doa yang dia minta di dunia, Tuhan tak makbul. Sampai begitu sekali besar Allah Ta'ala akan makbulkan pada hari akhirat nanti. Cuma kita, bila kita minta kepada Allah, dan kita kena baik sangka dengan Allah Ta'ala, baik sangka dengan Allah Ta'ala, dan kita yakin Allah Ta'ala akan memakbulkan doa kita.
Macam ada orang kata orang penyakit kanser, kemo, radioterapi ke, dia kata tak dapat menyembuhkan penyakitnya, malah makin teruk. Ini pakar katakan apa, sel pada dirinya mati. Tetapi apa yang boleh menyembuhkan, dia kata dirinya sendiri, semangat yang ada pada dirinya, keyakinan dia bahawa penyakit dia akan sembuh, itulah yang menyebabkan sel-sel yang baik ini tumbuh balik. Kita ni mengikut sains terdiri daripada lebih daripada 3 trilion sel di kita ini. Sel-sel bergabung, dia jadi organ bergabung, dia jadi sistem pendengaran, penglihatan, dan sistem itu bergabung jadilah dia kita. Ini daripada teori sains dan biologi. Itu dia. Semua perkara tersebut adalah timbul daripada keimanan yang dibentuk oleh akidah. Barulah timbul, barulah boleh rasa nikmat melakukan ibadah kepada Allah, barulah rasa, kerana akidah mantap. Akidah mantap. Islam membentuk diri manusia daripada perkara-perkara zahir, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kalau kita bahas, segala yang kita hidup ini tak boleh lari daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah Ta'ala nyatakan kalimat thayyibah, dan Nabi sebut. Nah, jika ditimbang kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada 7 perkara lagi. Dan Allah Ta'ala nyatakan lagi, Inna aradna al-amanati 'ala as-samawati wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaq minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Surah 7 surah Al-Ahzab. Sungguhnya kami bentangkan amanah-amanah kepada 7 petala langit dan bumi, bukit bukau dan gunung ganang, untuk mereka menanggung amanah ini, maka mereka tak sanggup. Lalu dipertanggungjawabkan kepada manusia, sedangkan manusia itu kana zaluman jahil, amat zalim, lagi amat jahil. Mereka tahu kita ni. Dan di antara doa yang kita baca, doa Nabi Adam AS, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah, aku ni telah menzalimi diri aku sendiri. Itu Nabi Adam kata, dan Hawa. Islam membentuk diri manusia dalam perkara-perkara zahir, mengucap kalimah syahadah, sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Sembahyang fardu 5 waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sembahyang itu telah difardukan, telah ditetapkan kepada orang mukmin, waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan orang sembahyang Allah Ta'ala masuk neraka. Fawailun lil musallin, maka celaka. Dan kata fawailun, maka neraka will bagi orang yang sembahyang. Kenapa? Lalai daripada sembahyang dia. Sembahyang, fikiran dia melayang jauh, cuai, ataupun tidak menjaga waktu dia, juga termasuk mereka yang cuai. Berpuasa bulan Ramadan, berzakat dan mengerjakan haji ke Baitullah. Kita kena ada niat, untuk mengerjakan haji. Soal dapat pergi tak dapat pergi bukan urusan kita. Nabi kata, barang siapa tak ada niat dalam hati dia nak mengerjakan haji, maka dia mati Majusi dan Nasrani, ataupun disebut ahli lagi, matinya mati jahiliyah. Wa'iyah sebelum mana dalam hati mesti ada. Takut bimbang dalam hati. Ada orang boleh pergi
boleh pergi Phuket, boleh pergi London, boleh pergi Taiwan apa semua, tapi nak pergi haji tunggu lagi, belum sampai sana, belum sampai sana. Tak boleh kita mencipta alasan. Niat kena ada dan kesungguhan kita kena ada. Oleh itu dalam akidah Islam, iman dan Islam tidak boleh dipisahkan, kerana kedua-duanya tertakluk di bawah akidah yang membentuk diri manusia. Tak boleh pisah. Nak ambil Islam saja ataupun nak ambil iman saja, tak boleh. Andainya seorang itu tidak mempercayai dalam perkara-perkara batin tersebut yang boleh diistilahkan sebagai rukun iman, dan tidak melaksanakan perkara-perkara zahir sebagaimana yang dinyatakan yang boleh diistilahkan pula sebagai rukun Islam, adalah bermakna hidup mereka tidak berakidah. Zahirnya mana? Zahir tadi mengucap kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, berzakat dan menunaikan haji. Itu yang zahir. Yang batinnya percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Itu yang kita kena percaya. Dia tak boleh pisah, kan? Dan diri mereka tidak dapat dibentuk dengan akidah, kerana mereka termasuk dalam golongan orang yang tidak beriman dan tidak Islam, dan hidup mereka itu tidak berakidah dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, dan kena plus satu lagi ihsan. Ihsan yang kita kata sebagai tasawuf. Siapa sebut? Nabi yang sebut. Ada orang kata daripada mana ni, sedangkan benda ni lahir masa Imam Ghazali, dia kata. Zaman Nabi tak ada pun. Tapi adakah dikata Imam Ghazali dia tak ambil daripada Quran dan hadis? Dan kalau kita kata begitu, Quran pun belum dibukukan lagi zaman Nabi. Dibukukan, dikumpulkan zaman sahabat, zaman Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, dan dibukukan zaman Sayyidina Uthman. Masa itu Quran disebut sebagai Rasam Uthman. Dan hadis datang selepas daripada itu. Kenapa tidak ada? Kerana Nabi larang. Nabi larang para sahabat menulis selain daripada Al-Quran, kerana cermatnya Nabi, supaya tidak bercampur dengan Al-Quran yang sedang itu. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia dalam hidup kita ini tak boleh lari daripada hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas. Perhubungan kita dengan Allah dan perhubungan kita dengan manusia. Tak boleh kita aku nak dengan Allah Ta'ala saja nak zikir, tak pedulilah apa yang nak jadi pada ni, tak peduli. Tak boleh, mesti dua-dua sekali. Ataupun kita ambil hubungan sama manusia saja, asalkan aku dapat cari kumpul duit, hari-hari buka button fikir nak cari duit sahaja. Tak boleh, mesti dua-dua serentak. Hablum minallah wa hablum minan nas, bertalian dengan Allah dan juga manusia. Dalam hidup dan kehidupan manusia sehari-hari di dunia ini mempunyai hubungan dan pertalian dengan Allah yang Maha Esa dan hubungan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Allah adalah diikat oleh akidah melalui kalimat tauhid yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Semua kita lakukan ibadah kita lakukan sana, tak boleh lagi. Mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan yang Maha Esa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19.
maka tetapkanlah pengetahuanmu wahai Muhammad dan keyakinanmu bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Melainkan Allah. Kalau bertanya orang Islam, siapa yang buat langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, Tuhan Allah. Tapi bila dari segi mengabdi diri kepada yang lain, dan firman Allah SWT lagi, Syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Surah Al-Imran ayat 18. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil yang jelas bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam ini dengan keadilan-Nya. Dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang sedemikian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Dia Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah Ta'ala dah sediakan, menjadikan langit ini sebegitu luas, tak ada satu tiang. Manusia yang rasa hebat itu membuat sesuatu tak ada tiang, boleh berdiri kita apa tak boleh. Cabaran kita Allah tak tunjuk kepada kita. Pengakuan seseorang manusia tiada Tuhan yang berhak disembah yang diikrarkannya dalam kalimah syahadah la ilaha illallah adalah membuktikan bahawa hubungan manusia dengan Allah adalah berdasarkan kepada akidah dan tauhid. Akidah maknanya akad. Memang aku ikrar dengan lidah kita, sebut dengan lidah kita, dan kita benarkan dengan hati kita, dan kita betulkan dengan amal perbuatan kita. Dan hubungan ini adalah hubungan antara Khaliq dan makhluk. Khaliq yang menjadi Allah, makhluk yang kena jadi kita, yang menjadikan dengan yang dijadikan, iaitu hubungan Allah dengan makhluknya, iaitu manusia. Kenapa manusia? Hanya manusia dan jin saja dibangkitkan kembali. Jin juga termasuk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad membawa rahmat ke sekalian alam. Bila dikata al-alam, tutlaq masih Allah, yang selain daripada Allah semua makhluk. Selain daripada Allah adalah semuanya makhluk, termasuklah juga jin. Dengan erti kata lain, manusia yang menghubungkan dirinya dengan Allah pada semua perkara dan pekerjaan adalah bermakna mereka telah mentauhidkan rububiyah Allah. Rububiyah ni Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memberikan rezeki. Iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang pasti bahawa Allah yang Maha Esa, yang berkuasa, yang menjadikan, yang mentadbirkan semua perkara dan pekerjaan manusia di alam ini. Itu dia kata ulama, kata orang kafir percaya juga pada tauhid rububiyah, tapi dia tolak tauhid uluhiyah, menjadikan Allah tempat kita ibadah kepada. Ini tidak. Kalau kita tanya, memang dia mengakui. Dia tak mengaku jadi dengan sendiri. Oleh itu, akidah dan tauhid adalah menjadi asas agama. Dan Allah menjadikan manusia adalah untuk menyembah dan beribadah kepada. Kita ni Allah Ta'ala tujuan apa nak uji? Allah Ta'ala tidak ada berhajat sedikit pun kita, sedangkan kita berhajat kepada Dia nak uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan, yang menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk
menguji siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Dia nak uji. Kenapa Allah Ta'ala nak uji? Terserah pada dia lah. Kerana kita ni bahan uji kaji dia. Bahan uji kaji. Dan kalau kita beriman, pahala keimanan itu kembali kepada kita. Jika kita kufur, maka kita akan terima padahnya daripada kekufuran yang kita buat. Dan kita juga perlu menghubungkan silaturahim sesama manusia. Saya kata setakat dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang berikutnya. Jika ada persoalan bolehlah dikemukakan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, kita tangguhkan. Ada soalan? Assalamualaikum. Hadis mengatakan yang memisahkan Islam dengan kafir adalah sholat. Bagaimana kategorinya orang Islam yang tidak sholat? Bagaimana kategorinya orang Islam yang tidak melakukan sholat? Apa yang hukum orang Islam tak sholat? Begitu? Ya, adakah dia dimasukkan sebagai orang kafir? Okey. Makasih. Nabi sebut al-farqu bainal mu'min wal kafir tarikus salat. Beza di antara orang Islam dan orang kafir ini tinggal sembahyang. Dan ada lagi hadis Nabi sebut man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja ataupun kata ulama dengan mengingkar kewajipan fardu solat itu, kafara jihara, mereka itu menjadi kafir yang jelas. Cuma dalam hal ini ulama berpendapat mereka yang tak solat kerana malas, hukumnya bukan kafir, fasik. Fasik maknanya orang yang ditolak amalan itu. Tetapi jika dia tak solat kerana ingkar kepada hukum, kafir, dan maknanya murtad. Dia ingkar hukum, murtad maknanya kafir. Dan kalau dari segi hukuman bagi mereka yang meninggalkan solat, kalau kita tengok bagi mazhab Syafi'i agak sikit, tapi mazhab yang lain Maliki, orang yang tak solat ditangkap dan dipenjarakan sehinggakan mereka bertaubat dan kembali solat. Jika mereka enggan juga, sudah diberi peluang, bagi peluang dan sudah diberi motivasi dan sebagainya, tak mau juga, maka mereka mengatakan, sebagian ulama bukan mazhab Syafi'i, dia boleh dibunuh, dia kata, bagi pendapat. Tapi Syafi'i dia kata tadilah, bergantung kepada dia tolak kewajipan hukum tetap, tapi kalau dia malas jadi fasik. Boleh? Ada soalan? Okay. Kalau tak ada, baiklah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita dikekalkan iman kita. Mudah-mudahan hari-hari yang mendatang lebih baik daripada hari-hari yang kita tinggalkan. Kerana kita ini hidup macam kita sedang menuju apa? Menuju lubang kubur lah kita kata, cuma kita tak sedar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa karrih ilayna al-fusuq wal 'asyan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih di atas kesudian mendengar dan mohon maaf di atas segala kesilapan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu dari kelemahan beliau bercakap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.